Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan siri video saya yang menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Sambil itu jemput nikmati pemandangan penerbangan saya, penerbangan turun dan juga pendaratan di lapangan terbang Melbourne, Australia. Sekarang ini ketika rakaman dibuat ialah musim panas ataupun summer, ya. Okey, sekarang ini kita masuk ke dalam bab membicarakan tentang bid'ah yang berlaku bagi lafaz zikir yang keempat. Sebelum itu, ayuh kita ulang kaji tentang beberapa cara melaksanakan lafaz zikir yang keempat ini. Lafaz zikir keempat ialah kita membaca zikir-zikir yang berupa tasbih, tahmid dan juga takbir, dan ada juga tahlil. Tasbih ialah subhanallah, tahmid ialah alhamdulillah, takbir ialah Allahu Akbar, tahlil ialah la ilaha illallah. Ada 6 cara semuanya. Pertama ialah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan kemudian dicukupkan menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu cara pertama. Cara kedua ialah membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, dan membaca takbir Allahu Akbar 34 kali, sehingga menjadilah semuanya total 100 kali. Cara yang ketiga ialah semua itu dibaca sekaligus sebanyak 33 kali, iaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, bacanya sebanyak 33 kali. Ingat ya, sekaligus semua ketiga-tiga tasbih, tahmid dan takbir dibaca sekaligus. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Jadi antara tasbih, antara subhanallah dengan tahmid ada waw berkati dan, antara alhamdulillah dan Allah akbar ada perkataan waw. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Itu cara ketiga. Cara keempat ialah membaca setiapnya 10 kali. Berarti apa? Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali. Cara yang kelima, membaca setiapnya 11 kali. Yang ini subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, dan Allahu Akbar 11 kali. Dan cara yang keenam ialah dibacanya 25 kali, dan ini ada juga bacaan tahlil. Apa maksudnya? Okey, kita membaca subhanallah 25 kali, Allahu Akbar subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, dan la ilaha illallah 25 kali, sehingga cukuplah ia menjadi 100 kali. Okey, ini beberapa option, beberapa pilihan yang ada untuk kita melaksanakan lafaz zikir yang keempat. Kesemua ini adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kita dibolehkan memilih mana satu, kita boleh mempelbagaikannya. Solat subuh baca cara begini, solat zuhur begini, asar begini, maghrib begini, isyak begini, ataupun mungkin ikut kelapangan masa masing-masing. Mungkin seseorang itu kesibukan, lalu dia membaca, bukan kesibukan, dia in a hari, ada perkara yang perlu dia nak kena cepatkan, maka dia pun berzikir juga, bagus, zikir juga, tapi dia baca yang 10 kali, 10 kali, 10 kali, atau 11 kali, 11 kali, 11 kali. Kalau dia ada lebih masa, maka dia membaca yang lebih panjang, ya. Tapi jangan selalu asyik yang pendek saja. Okey, macam saya selalu katakan, make time for Allah, Allah will give you more time. Lagi kita rasa sibuk, ini pesanan untuk diri saya sendiri, lagi kita rasa sibuk, kita macam lagi mengurangkan masa kepada Allah, mengurangkan masa bersama Allah. Tapi tengok-tengok lepas tu makin sibuk jadinya. Jadi petua yang betul, cara yang betul ialah kita spend time more with Allah. Allah will give us more time. Kita luangkan masa lebih bersama Allah dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan beribadah. Percayalah Allah akan memberi masa yang lebih kepada kita. Bukannya 24 jam menjadi 30 jam, tak. Tetapi Allah memberkati masa kita itu sehingga kita mampu membuat pelbagai perkara dalam tempoh waktu yang sama. Okey, baik. Meskipun sudah ada 6 cara melaksanakan zikir keempat ini, tapi
entahlah kenapa, I cannot brain. Sebahagian agamawan dia rasa tak cukup. Saya tak tahu sama ada dia rasa tak cukup ke, dia tak tahu ada pilihan-pilihan atau ada 6 cara melaksanakan zikir ni ke, dia rasa macam tak cukup ke, dia tak belajar tapi kerja ustaz kan. Macam mana tak belajar pula? Benda ni pula basic. Bukannya hadis ni dalam Musnad Al-Bazar ke, Al-Mu'jamul Kabir atau Barani ke apa ke, tetapi ia adalah kitab-kitab sahih, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i semua kan. Jadi memang menghairankan bagi sebahagian orang tak cukup yang sahih, nak buat juga yang sendiri punya. Lalu apa yang berlaku? Bid'ah yang berlaku kepada lafaz zikir yang keempat ini ialah yang dilaksanakan satu saja. Yang ini 33 dan 33. Tapi dia orang tambah adanya bacaan sebelum sesuatu zikir tu ya. Sebagaimana boleh rujuk dalam buku saya sekarang ni, bid'ah yang berlaku bagi zikir keempat. Sebelum berzikir subhanallah, yang ini selalunya imam lah, sebab imam memimpin zikir berjemaah selepas solat fardu kan. Dan kemudiannya ada juga buku-buku yang mencadangkan, buku-buku yang, sebab memang ada banyak buku zikir doa tapi yang jenis tak ada nota kaki, tak ada rujukan, sendiri cerita je kita amalkan kan. Okay, tuan-tuan apa, kalau ada buku-buku tersebut, jangan lagi jadikan rujukan. Tukar, pergi cari buku, pergi beli buku yang setiap zikir yang diajar ada rujukannya. Bukan sekadar HR Bukhari. HR Bukhari tu Human Resource Department dekat Bukhara mana tak, dia letak hadis riwayat Imam Al-Bukhari nombor sekian-sekian, yang kemudian bila tuan-tuan puan-puan buka aplikasi hadis seperti yang saya biasa rujuk, yang saya telah pun ajar guna dalam saluran YouTube saya tu, tengok nombor hadis tu, memang ada hadis tu kat situ. Okay, memang ada. Dia kata riwayat Imam Abu Daud, kita cari dengan nombor tu, memang ada dalam tu. Okay, sebab pengalaman saya membaca buku ataupun menyemak buku-buku, memang ada orang yang letak hadis lalu dikatakan hadis itu hadis Sahih Bukhari, okay? Hadis riwayat Bukhari, padahal hadis itu tak ada pun dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, dia orang main letak saja kan. Okay, jadi sudah tiba masanya kita tukar cara kita beragama, daripada main ikut je ustaz cakap, daripada main ikut je buku cakap, okay, kita tukar jadi supaya ada rujukannya, bersifat ilmiah, yang supaya di hari akhirat kelak bila Allah SWT tanya, umpama kamu beramal ni kenapa, apa rujukan? Saya ikut ustaz ya. Tak boleh macam tu kan. Tapi dalam hal lain boleh pula membuat kajian mendalam dan saya ikut pendapat yang paling kuat. Nak beli phone Samsung ke, nak beli phone Huawei ke, boleh pula buat kajian. Nak beli rumah kat sana ke sini, boleh buat kajian. Nak beli kereta Honda ke Toyota ke Mazda, boleh buat kajian. Tapi dalam hal agama, bodoh semacam, jangan ikut je kan. Jangan macam tu. Okey, ayuh dalam agama pun kita bersifat ilmiah, ada keyakinan diri, sentiasa berdoa kepada Allah. Saya pun ada buat video khas mengajar doa Allahumma arinal haqqa haqqan tu kan. Sila rujuk. Dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik secara ilmiah juga dalam hal agama. Okey, jadi kembali kepada bid'ah yang berlaku kepada zikir yang keempat ini. Jadi apa yang berlaku ialah mereka menambah. Dan saya sendiri lama dulu saya pun orang Malaysia juga, amalkan juga benda ni. Cari buku, hafal, kemudian sama-sama amalkan kan. Kemudian dapat tahu bid'ah, alamak, kena delete. Jadi sekarang dah delete. Nak buat video pun kena baca balik sebab dah lupa kan. Okey, jadi tambahan yang dibuat ialah sebelum berzikir subhanallah, dibacakan terlebih dahulu ilahana ya rabbana anta maulana subhanallah, lalu subhanallah 33 kali. Dan sebelum berzikir alhamdulillah, dibacakan pula subhanallahi wa bihamdihi daiman qaiman abada alhamdulillah, lalu dibaca alhamdulillah 33 kali. Sounds familiar? Pernah dengar tak? Okey. Dan selepas berzikir alhamdulillah 33 kali, dan sebelum berzikir Allahu Akbar, dibacakan pula alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Benda ni famous. Kalau cari dalam internet, Google Image pun siap ada orang ajar gitu ya.
Dan bila sudah pelengkap Allahu Akbar 33 kali, dibacakan pula Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey. Jadi ini tambahan yang berlaku. Dan cara bacaan zikir itu sama je, 33, 33, 33. Padahal ada 6. Tapi kalau dia nak stick to one only, dia nak amalkan satu saja, tak apalah. Cuma yang lebih baik kita amalkan secara pelbagai 6 zikir tersebut kan, 6 cara tu kan. Tapi adanya tambahan-tambahan tu, okey, adanya tambahan-tambahan tu yang sekadar saya cari, tidaklah ditemui rujukannya. Sebab sekarang ni kita ada perisian Maktabah Syamilah apa semua, kita boleh saja search, tak pula jumpa ya. Hebat orang Malaysia ni, dia boleh buat tokoh tambahnya tu, yang tokoh-tokoh yang dulu-dulu pun tak ada yang nak buat semua itu ya. Jadi inilah bid'ah yang berlaku. Mungkin ada yang berkata ya, seperti biasalah, apa salahnya, bukankah itu benda yang baik? Sebab tambahan-tambahan itu kalau kita renungi maksudnya, kita faham maksudnya, ia adalah perkataan-perkataan yang baik, ia adalah zikir juga. Bukanlah kita sebut benda-benda yang tak bagus, bukanlah kita sebut benda-benda yang tak betul. Ini hujah biasalah di sisi para pencinta bid'ah kan. Okey. Jadi jawapannya ialah zikir itu ialah ibadah di mana kita mengingati Allah dengan lafaz dan cara yang Allah mahu dirinya diingati. Okay, perkara ini saya pernah sebut beberapa kali dalam video-video lain berkaitan dengan zikir. Sebab zikir ni satu ibadah yang sebenarnya simple. Kita hanya sebut-sebut saja, tapi bukan sekadar sebut dan juga penghayatan tentang maksudnya ya. Sebut dengan khusyuk dan penghayatan. Tapi kalau lah katakan fokus lari ke khusyuk, lari ke penghayatan, lari ke sekadar sebut pun tak apa, sebab mulut yang sebut perkataan nama-nama Allah, puji-pujian Allah tu, walaupun dia tak fokus, walaupun fokus kadang ada kadang tak ada, walaupun penghayatan kadang ada kadang tak ada, ia lebih baik daripada mulut yang menyebut entah apa-apa lain, menyebut perkara-perkara lara, atau sudah tentu lebih baik daripada menyebut perkara-perkara yang haram kan. Cuma kalau disebut dan diikuti dengan kefahaman penghayatan, sudah tentulah lagi bagus. Okey. Jadi zikir ni satu amalan yang begitu, tetapi banyak orang pandang remeh pula, buat ringan pula, dia buat cara begitu, buat begini, begitu. Padahal ialah sesuatu yang mudah yang untuk kita buat. Tak payah kita nak kena fikir-fikir mereka-reka mencipta yang lain. Okay? Jadi zikir ini ialah kita mengingati Allah. Macam mana kita nak mengingati Allah? Jangan mengingati Allah dengan apa yang kita nak, dengan apa yang kita suka. Itu berarti sukakan diri sendiri, syok sendiri namanya. Tetapi zikir inilah kita mengingati Allah sebagaimana Allah mahu dirinya diingati, baik dengan lafaz-lafaznya, susunan lafaz macam mana, atau dengan cara melaksanakannya. Okay? Bukan dengan beramai-ramai goyang-goyang badan lah, bukan dengan menggunakan speaker di stadium apalah. Itu insyaAllah kita akan bahas dalam bab-bab yang akan datang ya. Jadi meskipun zikir ni satu amalan yang kelihatan mudah, tapi banyak orang yang tersasar, yang terlencong ya, ke simpang lain ke mana ke tak tahulah, nak mendarat di Melbourne tapi pergi mendarat di lapangan terbang yang salah ke, sebab sebelah lapangan terbang Melbourne. Tapi dalam video tu tak nampak kot. Ada satu lapangan terbang yang lain yang kecil, untuk small aircraft lah, untuk kecil. Ada salah landing ni. Tujuan betul nak landing, tapi salah landing. Okay? Jadi meskipun zikir ni satu ibadah yang mudah, hendaklah kita tetap melaksanakannya sebagaimana yang Allah mahu dirinya diingati. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, macam saya kata tadi, bila buat sendiri-sendiri kemudian rasa okey, itu sebenarnya syok sendiri. Kalau anda nak panggil isteri anda nak panggil pasangan anda, nak panggil anak anda dengan nama-nama yang anda pilih, kadang dah ada nama elok, ada nama singkatan lain ke, dipersilakan. Itu antara anda. Tapi Allah ni bukanlah member anda ke apa yang boleh anda suka hati nak sebut macam mana. Okey, jadi if you want to do it with your family, with your friends, dipersilakan. Asal jangan panggil dengan nama-nama buruk lah. Tetapi dengan Allah SWT, He is not your friend, He is not your family, He is your Lord. Bila kita sebut pun hati tu gemetar. Kita sedang bukan sebut nama member, bukan sebut nama keluarga kan, tetapi nama yang mencipta kita, yang mengurniakan rezeki kepada kita, yang maha berkuasa, yang maha besar. Jadi bila kita sebut tu sendiri, dah ada rasa gementar di situ. Lagilah pula suka-suka hati nak buat sendiri-sendiri pula kan. Kau ingat kau siapa ni? Right? Okay. Yang ketiga,
zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar disertai bersamanya fadilat atau keutamaan ataupun kelebihan zikir tersebut, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video nombor 15, ZSS #15, sebab ini video bersiri kan. Okay, lihat video nombor 15. Kalau sesiapa yang baru saja melompat ke video ini, please tonton daripada siri yang pertama, sebab ini adalah video bersiri. Jika dapat tonton bersama dengan rujukan kepada buku, lagi bagus. Saya bukan sekadar nak jual buku, tak nak beli tak apa, boleh muat turun secara percuma. Jadi ada kelebihannya sendiri. Sebagai contoh, membaca lafaz zikir yang subhanallah walhamdulillah wallahu akbar tu kan, yang kesemua 3 satu rangkap kita baca. Okey, jadi sebagaimana hadis Sahih Bukhari yang telah kita baca sebelum ini, secara ringkasnya, orang-orang fakir pada zaman Rasulullah SAW, mereka mengadu bahawa orang-orang kaya ni, orang kaya dan miskin sama-sama solat, sama-sama puasa, tapi yang kaya ni dapat berhaji, berumrah, berjihad dan bersedekah. Mereka ada banyak ekstra yang mereka boleh buat dengan kelebihan harta yang mereka ada. Maka Rasulullah SAW pun mengajar sesuatu yang jika diamalkan, ia akan menjadi yang dapat menandingi semua itu. Tidak ada yang lebih baik melainkan yang mengamalkannya. Apakah itu? Bacaan zikir tu, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau macam saya sendiri, kadang-kadang pun macam rushing banyak benda nak buat kan, lalu macam tak nak zikir lah, rushing. Tapi saya ulang kaji balik zikir tu, aku nak duduk baca zikir. Okay? Tidak mengapa apabila kita berzikir dan menjadikan hadis itu sebagai motivasi. Okay? Sebab hadis itu, mahupun yang itu, mahupun yang lain-lain yang sahih, yang menerangkan sesuatu keutamaan itu, memang Rasulullah SAW menyampaikannya sebagai sumber motivasi. Lalu kita pun mengamalkannya dengan menjadikan hadis itu sebagai sumber motivasi. Ini saya jelaskan, nanti orang kata, dia ni bukan berzikir kerana Allah, tetapi berzikir kerana itu. Tak, yang itu tu memang Allah yang firmankan, yang ini melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah yang memotivasikan kita berzikir dengan keutamaan-keutamaan tersebut ya. Jadi saya sendiri pun kadang-kadang macam saya kata, rushing lah, nak itu nak inilah, tapi saya ulang kaji hadis tersebut, maknanya saya teringat balik hadis itu dan banyak keutamaan ni, aku pun nak berzikir. Lalu dia menjadikan saya membaca zikir itu dan tidaklah terus-terus untuk membuat sesuatu yang lain ya. Itu contoh. Contoh yang lain, membaca zikir itu kemudian ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampunkan dosa-dosa kita kan. Jadi adanya banyak fadilat-fadilat, dan fadilat ini hanya tercapai bila kita baca zikir dengan lafaz dan cara yang Rasulullah ajar. Bila buat sendiri-sendiri, macam saya kata tadi, syok sendiri, kita tak akan dapat fadilat, keutamaan seperti yang Rasulullah sebutkan tu. Jangan pandai-pandai perlu buat, tak, kalau orang macam ni pun dapat juga. Tak ada. Itu sendiri buat, sendiri syok. Okay? Allah terima ke tidak ke tidak, kita tak tahu. Entah-entah tak terima, sebab sebagaimana kita tahu, syarat diterimanya satu amal ibadah itu 2 kan. Pertama, ikhlas kerana Allah, dan kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak kan. Hadis Bukhari dan Muslim. Juga hadis kelima daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Jadi bila dah tertolak, rugi je lah kan. Duk berzikir ataupun beramalan apa semua tu rugi saja. Jadi ayuh sebab tuan-tuan dan puan, kita mencukupkan diri kita dengan amalan-amalan yang berdasarkan sunnah Rasulullah SAW supaya kita untung dunia dan akhirat. Kita sedang bicara tentang zikir, ayuh kita mencukupkan diri kita dengan zikir-zikir yang diajar, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau kita mengkaji, banyak sangat, sampai macam yang saya kata, bukan sekadar tak sempat nak amal, kita nak baca hadis-hadis tersebut pun, nak baca daripada kitab ni asal pun tak cukup. Sebagai contoh, kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi, tebal tu. Okay, siapa pernah baca daripada cover tu cover? Tak sempat kan? Okeylah, zikir-zikir pagi dan petang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, baca pun tak sempat habis kan? Apatah lagi untuk mengamalkannya setiap pagi dan petang. Jadi kita amalkan sekadar mana yang boleh
sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Tetapi ini lafaz Muslimnya, apa saja yang aku larang kamu daripadanya, maka jauhilah ia. Dan apa saja yang aku perintah, yang aku suruh kamu dengannya, maka lakukanlah ia sedaya upaya kamu. Kita cuba. Okay, walaupun zikir pagi dan petang tu banyak, tapi at least kita cuba juga. Jangan langsung tak pernah buat. Okey? Dan tidaklah umat-umat sebelum kalian, kaum-kaum sebelum kalian dibinasakan, melainkan banyaknya soalan mereka dan banyaknya perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka, ya. Merupakan salah satu daripada hadis 40 Imam Nawawi juga. Saya lupa hadis nombor berapa. Agak-agaknya kita ni, agamawan kita ni, masyarakat kita ni, banyak tak perselisihan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab hadis tu Bukhari Muslim selepas menyampaikannya, apa baginda sebut? Tidaklah kaum-kaum sebelum kalian binasa, melainkan kerana banyaknya soalan mereka. Soal di sini soalan untuk memperkotak-katikkan, bukan soalan sebab nak belajar. Dan banyaknya perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Ini Rasulullah sampaikan supaya kita belajar. We learn from other people's experience. Don't do the same, but we are doing the same. Kita banyak menyelisihi apa yang Nabi SAW ajar, apa yang Nabi SAW contohkan. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam lafaz zikir yang ke-5 pula, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.